Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di sini saya kongsikan video sambungan daripada video yang lepas tentang topik partial fraction. Okey, yang mana contoh kali ini ialah contoh bagi soalan 2 Roman. Soalan minta awak untuk construct the partial fraction for the following equation. So, perkara pertama yang perlu awak buat adalah kena pastikan jenis fraction bagi soalan ini. So di sini kita kena tengok dia punya numerator dan juga kita kena tengok dia punya denominator. So this one adalah dia punya numerator. Okay, dan di bahagian bawah ni adalah dia punya denominator. So di sini kita tengok dia punya koefisien dia paling tinggi adalah x kuasa 2. Dan di bahagian bawah ni kita ada dua denominator. Yang pertama x plus 1 dalam bracket, so which is adalah linear factor. Okay, kemudian x kuasa 2 tambah dengan 2. So oleh sebab x kuasa 2 ini adalah simbol bagi kuadratik, so this one adalah quadratic factor. Okey, so jenis fraction yang kita dapat dalam soalan ini adalah jenis proper fraction. Penting kerana kita perlu tahu jenis fraction ini terlebih dahulu supaya kita boleh untuk tulis dia punya bentuk partial fraction dalam jawapan nanti. Okey, so kita dah tahu dia adalah jenis proper fraction. Kemudian dia punya denominator dia adalah jenis linear factor dan juga quadratic factor. So di sini dalam penyelesaian, so tulis balik soalan. 10 tambah dengan 5x tolak dengan x kuasa 2 bahagi dengan x tambah 1 x square tambah 2. So bagi linear factor macam biasa kita tulis dia punya partial fraction dia adalah a over x plus 1 tambah dengan bagi quadratic punya factor dia punya bentuk partial fraction dia adalah bx plus c. Okey, senang cerita kita panggil dia sebagai formula. Okey, untuk menentukan formula bagi partial fraction bagi soalan ini kita kena tentukan bahawa dia adalah jenis proper fraction dan juga quadratic factor. Okey, seterusnya saya namakan dengan step number 1. Okey, step number 2. Okey, apa yang kita perlu buat adalah kita darabkan dengan denominator. Okey, sini kita akan darabkan dengan a, x square plus 2 darabkan dengan a. Yang saya sebut sebagai cross multiply plus dengan bx plus c kita tambahkan dengan bracket kemudian darabkan dengan x plus 1. So sebelah kiri macam biasa kita salin balik daripada soalan. Okey. Baik, seterusnya step number 3. Selepas kita cross multiply, apa yang perlu kita buat ialah kita kembangkan equation ini. Kita kembangkan equation ini. So, kita akan dapat x kuasa 2 tambah dengan 2a tambah dengan bx kuasa 2 tambah bx tambah cx tambah c. Okey, pastikan anda mahir menggunakan teknik expanding ataupun kembangkan. Okey, selepas kita kembangkan equation, kita susun equation ni mengikut dia punya variable ataupun coefficient. Supaya
memudahkan kita untuk langkah seterusnya. Okey, so langkah seterusnya kita compare coefficient. Okey, maksudnya di sini di sebelah kiri constant value dia adalah 10. Kemudian kita comparekan dengan sebelah kanan yang mana dia tidak ada dia punya coefficient ataupun variable x. So di sini kita tulis dalam step number 4 yang mana kita kenali dia sebagai compare coefficient. Alright. So 10 sama dengan 2A tambah C. Baik. Seterusnya kita tengok coefficient seterusnya iaitu 5x. 5x. So 5x di sebelah kanan kita tengok bahagian yang mempunyai x sahaja iaitu so 5x sama dengan bx tambah cx. So kita tahu coefficient dia adalah x, so kita boleh cancelkan coefficient dia, so kita akan dapat 5 sama dengan b tambah c. Baik, seterusnya kita comparekan dengan coefficient seterusnya iaitu x kuasa 2. So kita kena ambil kira sekali dengan dia punya negatif. So and then kita comparekan dengan sebelah kanan bahagian yang mempunyai x kuasa 2 sahaja. So kita akan dapat equation seterusnya negatif x kuasa 2 sama dengan a x kuasa 2 tambah bx kuasa 2. Baik. So macam biasa x ni kita boleh cancelkan, so kita akan dapat negatif 1 equals to a tambahkan dengan b. Satu lagi, kenapa bagi soalan ini kita tidak menggunakan nilai ataupun value x, kerana pada step nombor 3 kita tidak mendapati nilai x yang sesuai. Kita tak dapat nilai x yang sesuai untuk digunakan di dalam equation bagi step nombor 3. Oleh sebab itu, kita terus dengan step yang mana kita panggil sebagai kita expand dia punya equation. So, kat sini kita expand. Dekat sini kita compare. Selepas kita compare, so kita kena labelkan equation ini untuk memudahkan step kita seterusnya. Kerana tujuan kita mencari partial fraction adalah untuk mencari nilai bagi A, B dan C. So di sini kita tengok equation yang paling mudah untuk kita gunakan untuk mencari nilai A, B dan C. Kita start dengan yang ada single variable macam ini. Contohnya saya ambil equation 3. So saya jadikan dia sebagai negatif 1. Saya pindahkan B ke sebelah kiri. So akan jadi negatif B sama dengan A. Yang mana nilai A ni saya akan gunakan untuk saya gantikan di dalam equation nombor 1.
Okay, so nilai A ni saya gantikan dalam equation 1. So equation 1 sama dengan 10 sama dengan 2A tambah C. So kita akan tulis balik. Iaitu 10 sama dengan 2A tambah C. Kemudian A kita tahu sama dengan negatif 1 tolak B. So negatif 1 tolak B sama dengan C. So kita akan dapat, kita kembangkan, so, kita akan dapat negatif 2. Negatif 2B tambah C sama dengan 10. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kiri. So kita akan dapat 12 negatif 2B tambah C. Okay, so this one sebagai equation nombor 4. Okay, so dia punya jalan kerja dia sedikit panjang, tetapi konsep dia adalah untuk kita selesaikan persamaan serentak ni. Okay, so seterusnya kita sambung dengan equation nombor 2. Kita ambil equation nombor 2. So equation nombor 2, 5 sama dengan B tambah C. Okay, B tambah C. So this one adalah equation nombor 2. Okay, menggunakan penyelesaian persamaan serentak. Okay, so kita tolak equation 4 dengan equation 2. Kerana bila kita tolak C akan dapat kosong atau mansuh. Kemudian 12 tolak 5 kita akan dapat 7, nilai 7. Kemudian negatif 2B tolak dengan B akan dapat negatif 3B. So di sini kita akan dapat nilai B sama dengan negatif 7/3. So kita dah dapat nilai B. Okey. So seterusnya kita sambung, kita dah ada nilai B, kita boleh masukkan dalam nilai A tadi. Okey, so negatif 1 tolak dengan B sama dengan A. So negatif 1 tolak dengan negatif 7/3 sama dengan A. So A sama dengan, so negatif 1 tambah dengan 7 tambah 3 sama dengan A. So A kita akan dapat 4/3 selepas kita samakan dia punya pembawah. So kita dah dapat dua nilai, iaitu nilai B dan juga nilai A. Okey, so seterusnya kita akan sambung untuk mencari nilai C. Okey, so kita dah ada nilai B dan kita dah ada nilai A. So kita tengok balik pada step nombor 4 tadi, equation yang sesuai untuk kita cari nilai C. So kita boleh gunakan equation nombor 2. Okey, dengan kita gantikan nilai B. Okey, so nilai B, so ingat balik 5 sama dengan B tambah C. Kemudian nilai B negatif 7/3. Okey, so kita sambung di sini. Okey, nilai B sama dengan negatif 7/3. Kemudian equation nombor 2 sama dengan 5 sama dengan B tambah C. Okey, B tambah C. So masuk, gantikan nilai tu B sama dengan negatif 7/3 tambah C. Kemudian pindahkan ke sebelah kiri, so kita akan dapat 5 tambah 7/3 sama dengan C. Dan this one kita samakan pembawah dia, so kita akan dapat nilai C 22/3. So kita dah ada nilai C, nilai A dan juga nilai B. Okey, untuk step nombor 4 ini, okey, selepas kita compare coefficient, so kita buat penyelesaian, kita panggil penyelesaian persamaan serentak.
Okey. So persamaan serentak. So akhirnya kita akan proceed dengan step yang terakhir, iaitu step nombor 5. Kita tulis jawapan akhir. Okey, yang mana soalan dia 10 tambah 5x tolak x kuasa 2 bahagi dengan x tambah 1, x kuasa 2 tambah 2 sama dengan nilai A yang kita dapat adalah 4/3. So 4/3 x tambah 1 tambah dengan B negatif 7/3x tambah dengan C 22/3 per dengan x square tambah 2. So 3 ini kita pindah ke bawah. So kita akan dapat 4/3 x tambah 1. Okey, tambah dengan negatif 7x tambah 22 per dengan 3x kuasa 2 tambah 2.